Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah Sabtu 13 Ogos 2022 bersama saya Nur Hazibah Radik. Pembangunan Tawau sebagai bandar sempadan akan diperhebat bagi meraih manfaat ekonomi seiring pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, langkah itu dilihat lebih baik berbanding membina bandar baharu kerana Tawau merupakan kawasan yang telah dilengkapi prasarana termasuk lapangan terbang, pelabuhan serta pembangunan kemudahan asas lain. Pendekatan yang lebih baik bukan membina bandar baru. Cuma barangkali kita sediakan pusat CIQ iaitu custom dan juga immigration Tapi yang lebih penting barangkali ialah untuk membina dan memastikan kita menyediakan infrastruktur jalan raya yang bertaraf tinggi yang menghubungkan sempadan Indonesia dengan juga Tawau. Jadi biar Tawau yang maju. Bagaimanapun menurutnya pembinaan kompleks imigresen, kastam dan kuarantin CIQ di kawasan Serudong Kalabakan yang menjadi pintu masuk Simang Garis Indonesia masih perlu dilaksanakan bagi pemeriksaan rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program pengurangan kompaun di Dewan Persidangan Majlis Perbandaran Tawau. Sementara itu, Datuk Masidi berkata cadangan MPT untuk mewujudkan pusat kebudayaan antarabangsa di bandar ini akan dibentangkan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor untuk pertimbangan bagi pembangunan pada tahun depan. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Kepkas dicadang menjadikan daerah Telupit sebagai pusat pemulihan gajah Borneo di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telupit, Johnny Bon J. Kurung berkata, ini kerana Telupit merupakan lokasi strategik. Bagi tujuan itu berikutan mempunyai keluasan hutan simpan yang luas. Katanya usaha itu boleh dilaksana dengan kerjasama syarikat peladangan dan pembalakan di daerah itu menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat-syarikat berkenaan. Langkah itu sekaligus berupaya menjadi nilai tambah dan tarikan kepada sektor pelancongan negeri dan daerah Telupit. Saya rasa ini sangat sesuai untuk kementerian memikirkan secara serius mengenai dengan gajah, supaya jangan gajah ini menjadi ancaman tetapi menjadi daya tarikan pelancong. Sudah tentu mengambil sedikit peranan dan kesungguhan kerajaan untuk melaksanakan apa yang kita sudah rancangkan yaitu menjadikan daerah Telupit sebagai pusat pemeliharaan gajah untuk negeri Sabah. Beliau ditemui media selepas sambutan Hari Gajah Sedunia 2022 peringkat negeri Sabah di Dewan Institut Perhutanan Sabah Telupit. Johnny Bon turut mencadangkan agar kerajaan melalui Jabatan Hidupan Liar Sabah mewujudkan pejabat jabatan itu di Telupit bagi membantu pengurusan hidupan liar termasuk di daerah berhampiran seperti Ranau, Tongot, Sugut dan Beluran. Sementara itu, Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah akan terus berusaha menangani cabaran serta konflik gajah dan manusia yang dihadapi secara berbeza mengikut keadaan yang telah dilaksana sebelum ini. Pengarahnya Augustin Tuga berkata Sabah mempunyai kawasan perlindungan untuk gajah serta hutan yang luas. Bagaimanapun gajah-gajah itu terpaksa keluar ke kawasan perkampungan dan pertanian untuk mencari makanan kerana hanya sebahagian kecil kawasan perlindungan berkenaan sesuai untuk populasi itu mendapatkan makanan. Itulah isu-isu yang kita hadapi bergantung pada keadaan di mana keadaan ini berlaku. Bergantung juga pada bilangan gajah ini yang keluar ke kawasan ladang. Ada sampai 100 ekor, ada sampai 30, ada yang 2-3 ekor. So kita tangani dengan cara berbezalah mengikut keadaan yang berlaku di lapangan. Beliau berkata demikian kepada media dalam sambutan Hari Gajah Sedunia di Dewan Institut Perhutanan Sabah Telupit. Dalam pada itu, ketika diminta mengulas mengenai saranan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin agar JHL mengambil tindakan proaktif menangani isu serta konflik buaya dan manusia, Agustin berkata pihaknya telah mengeluarkan kenyataan bahawa mana-mana kawasan yang mempunyai konflik, JHL akan berusaha untuk mengatasinya termasuk menghapuskan reptilia itu mengikut peruntukan undang-undang yang ada.
Jelasnya, buaya juga antara haiwan yang dilindungi dalam enakmen di negeri ini, tetapi sekiranya terdapat pihak yang mahu memburunya, perlu mendapat lesen kebenaran memburu dari pegawai hidupan liar. Bagaimanapun di Sabah mengikut hasil kajian saintis, ia tidak sesuai diekspor kerana populasinya hanya sekadar mencukupi dan jika ia diburu untuk diekspor, berkemungkinan hasilnya akan terjejas. Justru saintis menasihatkan agar pemburuan buaya bagi tujuan ekspor tidak digalakkan buat masa ini. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, sebanyak 354 kes baharu direkodkan semalam, kurang 6 kes berbanding sebelumnya. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, penurunan jumlah kes harian sejajar dengan jumlah sampel ujian yang lebih rendah iaitu 2,999. Kadar positiviti juga turun kepada 12.64%. Sebanyak 14 daerah merekodkan peningkatan kes harian berbanding 8 daerah yang mencatatkan penurunan. Sejumlah 346 kes berada dalam kategori 1 dan 2, 3 kes dalam kategori 3, 4 kes dalam kategori 4 dan 1 kes dalam kategori 5. Bilangan pesakit sembuh pula ialah 263 orang manakala 260 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian direkodkan. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Langkah kerajaan mengembalikan keistimewaan pengecualian bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PT-PTN) kepada graduan yang menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kelas pertama tanpa mengira status ekonomi menerima reaksi positif pelajar khususnya yang bakal bergelar graduan. So, jika bayaran pinjaman semula tu hanya dikategorikan kepada yang bergolongan B40, M40, macam mana pula dengan yang golongan T20? Adakah usaha diorang tidak dihargai begitu kan? So bagi saya kerajaan tu harus memandang semuanya sama rata dan jangan dibanding-bandingkan mengikut darjat, level ataupun bangsa. Bagi saya inisiatif yang kerajaan telah hebahkan tu, benda tu sangat wajar kerana benda ni tidak perlu melibatkan setiap taraf kehidupan orang lah. Harapan saya agar semua pelajar ni dapat memanfaatkan benda ni untuk berusaha lagi. Inisiatif kerajaan ini perlu dikekalkan dan ianya perlu ditambah baik lagi agar mahasiswa-mahasiswa yang akan datang dia akan terus berusaha untuk tidak mendapatkan keputusan yang rendah. Dia akan terus berusaha untuk mendapatkan keputusan first class. Dalam pada itu, terdapat juga pelajar yang berharap agar kerajaan menyeragamkan PNGK bagi ijazah sarjana muda kelas pertama untuk semua universiti bagi membolehkan keistimewaan itu dirasai oleh semua pelajar yang layak. Unfair for several students, especially from different universities, because different university ada macam CGPA dorang ada yang berbeza. I think the best thing yang dorang boleh buat is actually like tetapkan what kind of CGPA yang dorang perlu apa, so that people won't get confused like what kind of CGPA dorang perlu capai. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika mengumumkan perkara itu pada 27 Julai lalu berkata keistimewaan itu akan diberi kepada graduan yang menamatkan pengajian bermula 2019 sebagai dorongan untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan kelulusan terbaik dalam pengajian. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kota Kinabalu melancarkan program OK9 Empowering Preschool English Language Teachers and Learning 2022 bertujuan mengatasi masalah penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru prasekolah. Menurut pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Tahniah Jaman, ia dapat meningkatkan kemahiran serta menggalakkan guru terlibat memperkasa bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam pembelajaran. Ia juga dapat menjadi pendorong kepada guru di semua peringkat untuk mengadaptasi kitaran kecemerlangan ke arah mencapai 6 aspirasi pendidikan murid termasuk kemahiran dwi bahasa.
Bahasa Inggeris adalah merupakan petunjuk kepada pencapaian murid kita, ya. Jadi dengan itu bila kita mula awal dari prasekolah, pada masa akan datang kita melihat kecemerlangan anak-anak ini dapat kita ketengahkan, ya, bukan saja di peringkat negara kita. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media selepas perasmian program berkenaan di Kota Kinabalu. Program cetusan IDEA PPD Kota Kinabalu yang membawa slogan bermula paling asas, berakhir paling berjaya, turut diperluas ke 24 PPD seluruh negeri. Kerjasama padu antara ibu bapa dan guru mampu melahirkan pelajar cemerlang selain membentuk minda kelas pertama dan kepribadian tinggi. Ini kerana kerjasama penuh ibu bapa akan melancarkan proses guru-guru mendidik pelajar. Ketua Pemuda UMNO Tawau, Ghazali Ansing berkata kerjasama itu juga penting sebagai usaha membentuk sahsia pelajar supaya lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Ibu bapa peranan mereka untuk membentuk sahsia diri kepada anak-anak mereka. InsyaAllah kalau kedua elemen ini cukup, lengkap, insyaAllah akan jadilah seorang pelajar itu seorang pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SMK Titingan Tawau. Ghazali turut berharap ibu bapa supaya memberi didikan seimbang meliputi aspek akademik dan modal insan selain menggalakkan pelajar mempelajari ilmu kemahiran dan teknikal. Sekian berita pagi Sabah. Keluarga Malaysia semarakkan Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang. Saya Nur Hazimah Radik. Salam hormat.